Puan Zuraida untuk memulakan sesi perkongsian pada petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua tuan-puan. Okey, moderator pun dah kenalkan diri saya tadi, jadi kita boleh teruskanlah kita punya sesi taklimat petang ni. Window. Bukan. Yang yep. Betul. Yep. Bukan tu betul. Bukan. Yang ni. Betul. Ni. Bukan. Ni. Betul lah yang ni. Okey, nampak tak slide semua? Boleh nampak okey. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan ramai kat sini kan mungkin ramai yang tak alert yang Virtual Library Discovery Services ni sebenarnya benda yang baru, bukan yang Virtual Library yang lama tau. Yang lama tu memang ada, masih ada dan boleh digunakan lagi. Cuma yang ni, dengar tak suara saya? Dengar? Okey, yang ni yang baru tau. Memang baru kita pada VLDS ni pada November 2021, sangat baru. Saya pun baru juga. Jadi hari ni sebenarnya kita punya agenda yang paling penting saya nak pendaftaran keahlian hari ni. Kita nak pendaftaran ID, kita nak capai semua staf kita mendaftar untuk akses kepada Virtual Library ni. Jadi hari ni kita akan buat sama-sama lah pendaftaran keahlian. Semua staf, tuan-puan semua ada MOH punya email kan, personal. Email rasmi masing-masing. Semua ada kan? Okey. Ada tak yang antara peserta hari ni yang dah register pun dekat dalam VLDS yang baru ni? Dia dah sign in dah? Ada tak? Okey. Okey, tak apa. Sekarang ni saya bagi pengenalan dulu. Lepas tu kita buat pendaftaran keahlian sama-sama. So hari ni kita boleh dapat ramailah yang mendaftar. So bolehlah akses lepas ni sebab Virtual Library Discovery Service ni yang baru ni dia tak sama dengan yang lama tu. Kita ada satu je kan ID dengan password yang ILKKMSB. Password dia password kan. So semua orang pengajar ke pelatih ke semua login guna yang sama. Tapi sekarang ni tak, kita by session. So yang ini dia nak KKM nak semua user guna ID email personal email rasmi masing-masing. Jadi kita punya statistik tu nanti dia by session tau. Dia bukan macam sebelum ni lah. Okey, apa itu VLDS? Kita teruskan. VLDS adalah portal yang mengumpulkan kandungan koleksi khusus dalam bidang bioperubatan. Maksudnya dia lebih kepada medical lah. Dalam VLDS ni dia sama je macam yang lama. Cuma yang ini memang dia banyak lagi database yang dimasukkan, banyak lagi feature yang dimasukkan. Cuma bukan tak ada yang bukan non-medical, ada macam engineering, law, lepas tu management semua ada, masih ada lagi dalam VLDS, cuma tak banyak lah sebab yang paling banyak dalam VLDS adalah bahan-bahan medical. VLDS merupakan menyatukan sumber daripada penerbit, pembekal dan aggregators yang membolehkan pengguna mengakses kandungan bahan secara bersepadu. Aggregators ni dia sebenarnya satu platform yang mengumpulkan dan mengindekskan semua bahan-bahan daripada jurnal, artikel, review,
media, semua sekali lah yang dibekalkan oleh penerbit-penerbit yang dipilih, penerbit-penerbit yang terpilih. Maknanya dalam satu platform kita ada list penerbit dan vendor dalam satu platform lah. VLDS menyediakan fungsi carian tunggal. Yang ni single search lah. Maksudnya sekali login je kita boleh akses, kecuali ada yang bukan bawa OVIDs tu, kita still kena masuk ke ID dengan password lagi. Nanti kita akan tengok secara mendalam masa hands on nanti. Fungsi carian tunggal ke semua koleksi langganan dan koleksi sumber terbuka seperti pangkalan data, teks penuh, full text, laman web dan enjin carian. Okey, ini fungsi dan kelebihan single search yang macam saya cakap tadi. Lepas tu ada bookmark. Yang ni yang terbaru lah. Kita ada journal alert, kita ada bookmark. So sebab tu kita nak semua user masuk menggunakan ID masing-masing. Sebab kita boleh customize kita punya page. Setiap page kita boleh customize, kita boleh add bookmark, kita boleh save, macam tu lah. Kita boleh share daripada kita punya page tu. Lepas tu dia juga adalah mesra Android and iOS. Kandungan di dalam VLDS yang ini setakat Disember 2021, yang setakat ni kita ada 11,609 total yang bahan yang ada. Yang subscribe e-books kita ada 913, subscribe e-journal 643. Yang lain ni open access lah. Okey, kita ada sama juga macam yang lama. Access Medicine, Clinical Key, Biblio, Emerald, Ovid of course ada, sebab yang ini pun memang bawa Ovid dengan Lonet. Okey, seterusnya yang ini dalam e-journal. Dia ada di sini yang subscription lah. Yang subscription dia ada nyatakan 67, title untuk Clinical Key, Pharmacy, Emerald Insight, Ovid kita ada 89. Yang ni open access untuk e-journal. Untuk e-books pula, yang ni lah kita ada banyak. Kita ada sangat banyak sebenarnya. Okey. Okey, untuk pendaftaran kalian. Yang inilah yang paling penting sekali. Okey, boleh tak semua kat sini semua ada internet kan? Boleh tak kita buka Bilips dan kita terus register sekarang? Kita buat sama-sama. Puan nak share. Okay. Okay, buka dia punya URL tu vlips.ovids.com. Okay, nampak tak depan ni? Okay, semua dapat page ni kan? Semua buka ke? Dia punya URL tadi. Nampak. Puan Zu boleh tulis dekat chat box boleh. tak dia punya laman web tu? Okay. Terima kasih. Okay. Boleh juga dah capai daripada yang lama tu, yang daripada Bilips yang lama. Okay, dapat tak? Okay, kalau semua dah buka. Okay, sekejap. Saya kena log out dululah ni. Saya pakai ID ni. Kita log out dulu. Okay, pergi dekat yang atas ni. Double D, ovidds.com. Sekarang page yang login tu kan puan? Puan Afrah. Sekarang page ni kan? Ni. Okay.
Dia minta email dengan password ni, kita nak masukkan apa? Okey, kejap. Okey, sekarang ni kita okey, email kan pergi dekat ni login. Sekejap Mas okey, klik dekat sign up tu. Okey, masukkanlah masukkan kita punya particular lah, first name semua tu. Email ni mesti masukkan email MOH, email rasmi. Mana dia email rasmi? Ada yang tak ada email rasmi, email MOH. Puan, saya dari Badan Berkanun, tak ada email MOH. Oh okey, yang ni pelatih ke? Saya pelatih. Okey, kalau pelatih nanti kita ada email, kalau untuk pelatih dia lain, ni untuk staff saja. Untuk staff memang kena pakai email MOH. Kalau untuk pelatih post basic atau pelatih basic, kita ada email khas untuk login VLDS ni guna ID pelatih. Nanti kita akan bagi. Okey, makasih. Yang ni nak create account ni untuk staff saja. So, bila semua dah masukkan ni email and password, confirm password, lepas tu klik je sign up tu. Suka. Senang je. Boleh tak? Hello? Boleh? Ada Puan. Boleh dah? Puan. Okey, ni ada yang tanya login page. Pergi dekat page depan OVTS tadi, dekat home ni dah buka, ni page depan dia. Pergi dekat atas kanan, atas ni ada sign up. Klik sign up. Lepas tu masukkanlah partikular anda dan klik je sign up. Dah. Okey, kalau dah kena buka email dan klik link yang dah dihantar tu. Sebab dia automatic, sepatutnya siapa dah sign up tu dia automatic. Oh, kalau ada yang tanya, staff tiada email MOH. Kalau tak ada email MOH, maksudnya kena adakan. Maksudnya kena mohon lah, sebab kalau tak ada, memang tak boleh akses ke dalam VLDS ni. Sebab semua kena akses guna email masing-masing. Kenapa tak ada email lain macam ni? Email rasmi, sepatutnya semua staff memang ada kan? Oh, staff baru. Okey. Kalau staff baru, nanti kena mohon lah. Tak apa, buat selepas ni lah. So yang mana yang dah ada hari ni, kita nak semua register hari ni untuk VLDS ni. Staff baru tak apa, nanti boleh mohon dengan IT kan untuk dapatkan email MOH. Okey, dah dapat login. Okey lah, kalau semua dah register dan dah pergi kat email dan klik link activate tu, so boleh login guna ID. So nanti akan keluar kan akan keluar nama kita lah kan. Okey, saya masukkan. Alamak. Okey. Okey, kita teruskan dengan slide lah. Okey, seterusnya kita tengok dulu, kita habiskan ni dah tadi. Pendaftaran keahlian. Okey, semua dah settle. Okey, ini adalah peraturan keahlian. Terbuka kepada semua warga KKM, kaki tangan dan pelajar IL KKM.
macam saya cakap tadi, kaki tangan KKM mesti perlu ada ID MOH sendiri untuk registration, dan ID pelajar, pelatih kita akan bagi kemudian lah, kejap lagi saya akan bagi. Pendaftaran secara individu menggunakan email rasmi KKM. Yang ni disebabkan penggunaan email rasmi ni bertujuan untuk mengawal akses, sebab yang ni kan kita subscribe, kita bayar, jadi kita nak memang untuk kita email yang MOH je lah yang diterima. Kalau kita register guna email peribadi macam Gmail tapi Yahoo yang bukan MOH yang rasmi, memang tidak dibenarkan lah. Kalau ada yang cuba-cuba tu memang nanti tak boleh pun masuk. Akses kepada pelajar adalah menggunakan kata laluan khusus mengikut ILKKM. Yang ini je lah email rasmi KKM yang dibenarkan. Maksudnya yang ada .moh.gov, NCI, NPRA, HPJ, CRC, ada tak yang dia punya email tu macam lain daripada yang kat sini? Email rasmi dia. Kalau email rasmi dia bukan @moh dan yang ada kat sini lah ada berapa ni 7. Kalau dia punya email rasmi selain daripada kat sini, boleh nanti kemudian lah lepas ni boleh bagi tahu saya lah, nanti kita akan tengok, kita akan bagi kat HQ lah, sebab mungkin ada lagi lah kot email rasmi yang selain daripada kat sini. Okay, peraturan keahlian untuk pelajar yang ni, pelajar, okay, ID untuk pelatih, sekejap. Puan Afrah. Slide ni. Okay. Kandungan portal VLDS. Ini yang adalah dekat dalam VLDS. Feature yang ada. Okay. Kita akan terus pergi kepada hands on kot, kita terus masuklah sebab semua dah register kan. Yang ni yang saya cakap tadi, bookmark nanti kita tengok. Okay. Okay, kita terus kepada login kepada kita pergi hands on teruslah. Ni pun. Yang ni. Nur Azura Samsudin, dia nak tanya apa? ID pelatih dengan masjid tu sama ke? Oh, okey. Untuk pelatih, saya akan bagi ID dengan password kemudian hari ni dengar dulu. Hari ni dengar dulu macam mana nak guna. Tapi ID pelatih memang ada khas. Nanti saya akan bagi. Lepas ni je saya akan bagi. Okey. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada portal. Okey, inilah page depan, muka depan VLDS yang baru. Okey. Kita akan nampak nama kita ada dekat atas ni macam ni. Saya pakai ID library. So akan keluar ILKKM Sungai Buloh lah. Okey. Ini adalah subscribe database. Dia ada nyatakan di sini Access Medicine, Emerald, Ovid, semua ni yang kita boleh access full text. Okay. Kita boleh tengok di sini e-journals. Dekat e-resources ni, kat sinilah e-journals, e-book, database. Sebenarnya sama juga dekat sini. Database, journals, book, e-books ni. Okay, kita pergi dekat sini dulu. E-journal. Okay. Yang ni dia dah nyatakan subscription yang e-journal yang kita holding by MOH.
Yang subscription punya kita ada ni lah, yang dia bagi tahu kat sini clinical key, ada current issue, ada 70, ada renewal punya, ada back issue sampai bila, yang ni semua ada dekat sini. Yang ni boleh klik lah. Macam Ovid, ada yang terbaru. Okay, kalau kita pergi dekat home, dekat page depan ni, let's say kita nak yang search dekat sini, dekat search dekat muka depan ni, sebenarnya dia akan, let's say kita ambil satu tajuk Omicron. Kita search. Yang ini dia akan search semua yang ada bahan dalam ni. Okay, kalau tengok kat sini, kita search Omicron tadi, ada 3,000 result. Kat sini dia dah nyatakan lah. Okay, artikel daripada 3,000 ni, dia akan ambil dia, bukan 3,000 ni, berapa ni? Kalau kita type Omicron, dia akan keluar artikel ada 3,735. Lepas tu clinical trial ada 6. Yang tajuk yang kita search tu lah. Batch. Okay. Ni subjek. Kalau dia ada by publication type, ada subjek. Yang ini memang semua pengajar dah biasa gunakan yang virtual library yang lama. Memang dia lebih kurang sama je lah cara carian tu. Cuma yang ni dia akan detailkan lagi. Subjek by subjek ada ni, so kita klik je lah. By publisher pun ada, dekat mana yang artikel tu dekat mana, dekat Elsevier ke, dekat dalam BMJ ke. By language pun ada, tapi kita memang pakai English lah kan. Lepas tu publication name, by date. By date ni bagus lah sebab kita boleh tengok yang terbaru kan. Kat sini ada berapa banyak. So macam ni contohnya, kita, okay, kat sini kita boleh nampak dah, yang ni boleh view full text. Ni semua full text, maksudnya kalau full text ni yang kita subscribe lah. Dia ada nyatakan sini, yang right tu semua ada full text. Let's say lah, kita nak, dah jumpa lah yang kita nak, yang ni lah. Targeting on RBD of Omicron ni, and then tapi kita tak sempat nak baca, kita boleh klik letak bookmark kat sini. Kita klik je lah bookmark yang mana kita nak baca kemudian, bookmark. Berapa pun boleh bookmark. Okay. Lepas tu nanti kita dekat home tu, kita boleh ada, kita boleh dapat feature bookmark tu kat sini. Nampak kan? Okay. Carian-carian yang lain ni sebenarnya sama. Sama juga. E-journals yang saya tunjuk tadi boleh by alphabetical. Kita ada AJN pun memang current issue yang 2022 punya. Kita ada, lambat sikit keluar. Okay, yang ini semua boleh view full text. Kita nak pergi satu-satu, kita pergi dekat Access Medicine dulu. Okay, boleh pergi dekat subscribe database kat page depan tu. Kita pergi kat contoh, kita nak klik Access Medicine. Yang ni e-books. Pun boleh dapat e-books. Contohnya buku ni lah, ni buku terbaru dia ada banyak ni. Kan ada banyak sangat. Ada banyak boleh scroll, tapi let's say kita pilih buku yang baru ni, buku Current Medical Diagnosis and Treatment. Klik. Dia dah keluar ni. So boleh baca lah, boleh klik by chapter. Part 1. Semua ni boleh sepatutnya ni boleh di download by chapter. Ni ada download chapter PDF. Macam kalau ada gambar ke kan, boleh save juga.
Sekejap. Baik. Dengar kan? Betul kan? Tak nampak yang ni. Baru terputus tadi. Oh. Tunjuk ni kan? Yang inilah. Okay. Ini kita sekarang dekat Essence Medicine. Yang ni e-books yang kita boleh akses by chapter. Boleh save, boleh download juga. Okay, untuk Essence Medicine. Seterusnya kita pergi Ovid. Ovid pun single sign in juga. Puan dia buka satu-satu Ovid ni dia keluar Ovid tak? Yang ni pula sebab bila saya klik sini saya akan dia tak boleh tukar. Dia pergi sini lah. Macam ni dia tak nampak. Betul? Okay. Seterusnya ini Ovid Ovid sangat banyak full text dalam ni boleh dapat. Line slow sikit. Okay, untuk Ovid kita ada berapa semua? 89 jurnal dalam Ovid sahaja. Okay, contoh kita nak buka jurnal AJN. Biasanya kalau nursing banyak kat sini klinik nursing research ada. Okay, kita buka. Nak buka yang mana ni? Mana tadi? AJN lah. Kita buka AJN. Yang ni pun memang current issue sampai Mac 2022 kita ada. Yang ni terus boleh download full text lah, yang ada tanda PDF full text ni boleh download saja. Kalau nursing in crisis, just click full text dan boleh dapat lah. Dapat full text. Sekejap, nampak tak? Okay. Alamak, mana Ovid tadi? Okay, kita buka balik. Gini. Okay, setakat ni ada tak yang boleh interrupt saya kalau rasa macam tak faham ke, yang tak jelas ke? Okay, yang ni Ovid tadi dapat kan? Okay, orthopedic surgery. Yang ni pun sama juga, ni current issue juga. Yang ni bukan current issue ni, yang ni kita boleh tengok kat sini lah tarikh dia. Okay, macam lama je yang ni. Kita pergi jurnal lain. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Macam mana nak access BJA?
Sebenarnya apa nak tajuk artikel atau yang bagilah tajuk artikel yang biasa database maksudnya database apa yang biasa yang you all buka, pangkalan data yang mana. Okay, yang ni contoh kita boleh terus download full text. Okay, yang ni boleh download, kliklah kat sini. Klik kat sini boleh terus download. Yang ni dia display kan, boleh terus download di sini. Boleh save lah. Boleh download dan save. Okay. Okay, ini yang tak Muhammad Tajuddin ya? Puan, Ya. saya nak tanya, yang ni semua jurnal kita boleh access free ya? Okay, yang ada yang boleh, okay. Semua yang ada dekat dalam ni bila kita dah login guna ID kita tadi tu, kita memang boleh dapatkan full text free lah, free. Memang free. Kita boleh download semua tu. Sebab ada juga yang kita perlukan login semula tau, maksudnya. Okay, yang macam dalam Ovid ni memang confirm semua boleh download full text. Sebab yang ni Ovid ni memang dia dah single sign tadi, yang macam saya bagi tahu, yang ni memang boleh download. Okay. Okay, sekejap Ya, ada soalan. Okay, Syukri Rahman, Malaysian Law Journal ada kat sini tak puan? Atau current law journal? Okay, yang ini ada dekat dalam, kalau law ada dekat dalam Lawnet. Nanti kita buka lah Lawnet tu. Tapi Lawnet tu dia punya user, concurrent user dia sikit sangat. Ada 3 je tak silap. Tapi dia boleh reject user. Okay, sekarang ni kita, saya nak tunjuk je yang ni. Okay, soalan tadi Encik Tajuddin tadi Encik Tajuddin tanya boleh. Okay. Okay. Okay, ini kita punya, yang ni nanti saya akan bagilah. Okay, kalau ada 3 database ni, Access Medicine, Ovid dengan Emerald Insight, yang ini no username or password, maksudnya kalau kita dah masuk tadi, first kita dah login pakai ID kita tu, okay, kalau kita pergi kat SMSN Ovid dengan Emerald Insight memang tak payah password masuk lagi. Tapi bila kita pergi dekat Kaggle, Clinical Key for Nursing, Lawnet, ni ada password dia. Biblio dan Willy Online Library, dia ada password, ID dan password. Yang ni lah, macam Kaggle ni user ID dia MOH Malaysia, password dia ada ni. So yang ini nanti saya akan bagi, saya akan share lah, so senang lah nak boleh. Sebenarnya yang ini semua ada dekat dalam page depan tu, dia ada nyatakan lah apa username and password semua. Cuma yang ini saya dah ringkaskan lah dalam satu page ni, senang nak tengok. Kalau 3 database yang atas ni memang tak perlukan login, maksudnya yang ini single sign tadi dah boleh guna dah boleh download dah. Macam yang lain-lain ni Lawnet pun kena masuk semula. Ada user ID dengan password yang lain lah yang ni. Okay? Okay. Okay, untuk tadi student yang tanya tadi, ini adalah okay, ini adalah user ID dengan password untuk student. Yang ni boleh boleh save yang ni. Saya pun akan bagi ni nanti, lepas ni saya akan share. Nampak tak? Tak nampak. Tadi saya dah share tu.
Okay, saya ulang semula tadi tak nampak skrin. Okay. Untuk ID untuk pelatih ILKKM yang kita punya lah Sungai Buloh. Untuk ID pelatih Sungai Buloh sahaja yang ni boleh save yang ni. User ID dia adalah ILKKMSB lib at mhoh.gov.my. Password dia ILKKM tu tengok KKM tu huruf besar SB.123. Yang ini saya akan bagi kemudian lah, lepas ni saya akan share. So boleh pakai ID untuk pelatih. Okay. Seterusnya Puan. Yang ini. Okay, kita dekat sini, dekat page depan ni ada dinyatakan trial database. Kita sekarang ni ada yang trial tapi ni sampai 9 April lah. Daripada 10 Januari hari tu dalam 3 bulan dia bagi untuk clinical key physician for doctors. Yang ni boleh access ada username and password tadi tu masukkan. Tadi ada yang nak tengok Lawnet kan? Okay, kita pergi dekat Lawnet. Yang inilah saya masukkan tadi. Kena login. Okay. Username dia KKMVL. Sekejap. KKMVL 123. Okay, kalau Lawnet, dia sebenarnya sangat sikit tau. Dia bagi concurrent user yang boleh pakai satu-satu masa tu memang sangat sikit. Tak silap saya 3 atau 5 orang saja sebab Lawnet ni. Okay, so sekarang ni kalau kita nak continue, kita boleh klik yes tau. Kita akan tolak user yang tengah pakai sekarang. Maksudnya kita akan reject lah. Let's say sekarang 5 orang tengah pakai. Orang yang first tu kita akan, kalau kita klik yes lah. Sebab sekarang ni memang tengah full yang tengah guna. So kalau kita klik no, kita tak dapat access lah. Kalau kita klik yes ni kita reject user. So kita klik yes lah kan. Maksudnya Puan 5 orang pada satu masa Lawnet ni memang sikit lah. Dia punya license dia memang untuk 5 orang macam tu je. Tapi dia boleh reject user lah. Tapi macam kita macam tak patut lah kan. Dia tengah guna kita. Tapi mungkin dia lupa log out ke kan. So ni kita dah boleh masuk lah. Puan boleh ulang balik dia punya username dengan password. Username dengan password. Username tadi KKMVL. Maksudnya Boleh tulis tak Puan? Ada tadi dekat slide. Saya akan bagi nanti kemudian. Lepas ni saya akan bagilah slide yang tadi saya tunjuk tu. Okey, terima kasih. Nanti saya akan bagi sebab yang tu semua ada ID dengan password dia. So ini kita dah masuk dan boleh tengoklah semua dia dalam ni ada enactment dan akta-akta. Ini bukan medical akta je tau. Ini semualah yang ada dekat dalam Lawnet, e-gazette, law library yang ni lah. Okay? Yang ni memang boleh tengok terus, boleh download. Nampak tak skrin yang Lawnet sekarang? Okay. Lawnet ni paling sedikit lah dia punya user yang boleh guna. 3 ke 5 tak silap saya. Okay.
Stop sharing. Donate dah lah. Okay, saya nak masuk kat sini. Okay, seterusnya kita tengok dekat page depan lagi. Kat sini dia ada nyatakan lah yang ni semua user boleh browse sendiri, boleh explore sendiri sebab yang ni baru. Dia macam sentiasa update lah, popular books, popular journals, latest publication, semua ni kita boleh klik. Yang ini popular books yang dah ada kita subscribe dekat dalam ni. Klik saja kat sini, so boleh browse lah kat sini, tengok buku-buku yang baru yang kita ada, yang kita boleh access full text lah. Okay, yang ni popular journals. Boleh tengok kat sini. BMC Nursing. Oh, okay. Yang ini tak dapat akses. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu, let's say lah kita ada nak journal, kita ada artikel tu kita dah search and kita dah cubalah cari dalam ni pun tak jumpa kan, tak jumpa. Tapi kita nak sangat artikel tu, kita perlukan artikel tu, tak kisahlah daripada database mana, journal mana. Kita dekat library ada ILL, Interlibrary Loan. Interlibrary Loan ni buku dengan artikel, kita boleh mohon dengan library-library luar lah, library medical yang lain. Jadi kalau tuan-puan, kalau anda semua ada perlukan buku ataupun artikel jurnal yang tak ada dekat koleksi kita maksudnya tak ada dekat dalam library sini, ataupun tak ada dekat dalam MOH, tak ada dalam VLDS ni lah, tak ada dalam virtual library ni, pun boleh mohon dekat library, just isi borang je, nanti kita akan mohon dengan library-library medical yang lain lah. Simple je, boleh mohon dengan kita, so boleh dapat lah. Biasanya kita akan dapat lah daripada library lain, medical library. Okay, kalau dah search dah dekat sini pun tak ada and tanya librarian pun tak ada, so boleh lah mohon dengan kita sebab kita ada ILL tu, perkhidmatan ILL Interlibrary Loan tu kita baru tahun ni lah start, 2022 ni. So dah ramai juga yang tahu. Okay, sebelum saya, sebab yang untuk VLDS ni kita boleh explore sendiri yang lain-lain tu. Okay, untuk up to date ni kan, okay, ramai yang macam nak guna up to date kan. Up to date kita boleh search apa bahan, tapi sebenarnya full access up to date, contoh boleh tak bagi apa nak search apa? Contohlah fracture. Okay, kita type fracture tadi, dia keluar, inilah result dia yang dalam up to date. Okay, banyak kan? Tapi kita tak boleh, tengok dia akan minta login dengan password kan, sebab up to date ni kita boleh search sahaja dekat sini, dekat depan ni, apa yang kita nak. Tapi bila kita klik memang kita kena login. Login ni kita memang tak dapat lah sebab KKM masih lagi berusaha sekarang ni, tengah workout lagi untuk dapatkan, untuk tak subscribe up to date ni. Sebab kat sini kat bawah ni dia ada nyatakan full access only for staff at Raja Perempuan Zainab 2 and Hospital Queen Elizabeth. Maksudnya hospital 2 ni sahaja yang ada subscribe up to date. So kalau staff mereka memang dapat lah. And who subscribe up to date individual, maksudnya ada kan macam doktor-doktor ke pakar, dia memang ada update personal lah, update pula, dia ada subscribe personal kepada database up to date. Jadi dia dapatlah access. Macam kita tadi kita search, kita hanya boleh search and kita tak boleh
Kita hanya boleh search, tadi kita search dia keluarkan tajuk-tajuk tu. Tapi kita tak boleh tengok lah sebab dia keluar macam ni lah, dia keluar login dengan password kita tak ada. Yang ini kita tak ada. Okay. Okay, ada yang tanya? Sekejap. Ya, Nur Azura. Nur Azura pula. Reza Arifin, ya? Reza Arifin nak tanya apa? Boleh tanya dekat chat box juga. Ada soalan? Reza Arifin tadi raise hand. Okay. Dia tanya. Sekarang ni kita week kita dah tutup. Okay. Kita ni. Saya tak sure saya. Untuk PubMed, Embase, Google Scholar ni semua memang boleh search je lah dekat sini. Search. Okay. Kat page depan ni banyak juga link dia bagi, latest publication, formulation researchers, yang ni boleh tengok semua. And then kita ada web OPAC, link kepada library-library medical yang lain. Jadi kalau macam kita nak cari satu bahan, tak kisahlah buku ataupun sama ada buku ataupun artikel, kita bolehlah klik dekat library-library ni, HQ library ni KKM punya lah. Lepas tu kita pergilah dekat web OPAC yang ini semua memang medical library. Biasanya UKM kan, kita nak cari bahan dekat UKM, dekat HKL. Ini kita pergi katalog dia lah, dia punya katalog bahan apa yang dia ada. Tapi user tak boleh pinjam direct macam bila klik dan dah cari. Ni web OPAC untuk HKL. Bila kita dah cari, kita dah jumpa buku tu, user tak boleh direct pinjam terus ke macam kalau buku lah, artikel kena melalui library. Jadi bila dah jumpa buku yang dikehendaki tu, boleh mohon dengan kita lah. Sebab buku tu lokasi dia dekat HKL contohnya, sebab kita tak ada buku tu. Kalau ada dalam koleksi kita memang kita pinjam dekat library sini lah. Tapi kalau yang tak ada, yang terbaru semua kita nak dapatkan daripada library lain, boleh mohon guna perkhidmatan interlibrary loan. Okay. Okay, yang ini web OPAC dah. Subscribe database. Yang lain-lain ni sama je. Journals, book, database ni semua sama dengan atas ni. Okay. Kalau kita klik database, setakat ni kita ada 26 database yang kita subscribe. Yang ni dia kat sini lah dia nyatakan semua sama ada. Okay, kalau Access Medicine ni tengok, yang ni free access. Biblio ni dia ada nyatakan kat sini username apa, yang ni username dan password. Okay, nampak kan? Tak nampak. Stop sharing. Database. Ini. Dah. Okay, nampak kan ni? Macam Access Medicine, dia tak ada bagi username and password, so boleh terus access. Biblio,
Dia ada nyatakan kat sini username and password dia kat sini. Masukkanlah. Okay. Clinical key for nursing pun dia ada bagi username and password. Cochrane tak ada. Boleh access terus. EBM banyak, ada 26 database semuanya dekat sini. Emerald pun free access. Kaggle dia ada dah bagi tahu. Ada username and password, kena bila klik masukkan username dan password. Lawnet pun sama, yang ni tadilah KKMVL, dia dekat sini lah kalau nak tengok. Pergi tadi dekat database, page depan tu klik database, dia akan keluar ni. Ada 26 database yang kita ada lah dalam VLDS. Kaggle, Lawnet yang ada password. Ovid memang tak adalah sebab kita memang yang ni Ovid Discovery. Okay, kita pergi balik dekat home. Rasanya memang yang ni ada ni yang tekan kat sini tadi, popular book, popular journal, latest publication, MOH punya penerbitan lah yang latest. Macam buku-buku ni ada juga, kita ada terima, boleh dapatkan kat library kalau nak rujuk, ada dekat library. Buku-buku ni semua yang terbaru lah yang kita dapat, yang kita terima. Okay, ni yang ada laporan tahunan, semua adalah dekat dalam ni. Sama je, dia macam extract juga daripada KKM punya web dengan library medical yang lain lah. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Semua tadi dah berjaya register kan? Kalau dah berjaya register, lepas ni boleh terus buka lepas ni bila nak guna, pakai ID dengan password tu. Okay, untuk student pun sama. Nanti lepas ni saya akan share, saya akan bagi pada Urustia. Slide ni saya akan share. Slide ni dengan slide yang password ID untuk student tadi, untuk pelatih. Okay. Puan. Saya nak. Ini. Tak lah. Kenapa pula perlu sangat? Tak lah. Hantar lah, boleh lah. Apa kata? Kalau dah hantar, sudah habis lah. Mau kita tolak. Bukannya ada apa-apa lagi kita hutang apa lagi. Okay, sebelum kita berakhir, sebenarnya library kesinambungan daripada hari ni, sebab hari ni pun mungkin ramai yang tak dapat masuk, tak dapat join CPE hari ni. So saya kita nak semua staff, tak ada seorang pun yang tertinggal untuk untuk register kepada VLDS ni. Jadi library ambil inisiatif, nanti kita akan buat helpdesk setiap hari Jumaat sepanjang bulan April. Kita buat pukul 3 hingga 4 petang dekat bilik multimedia library. Okay, kita ada khidmat bantu penggunaan portal Visual Library Discovery Service selama sejam. Kita buat setiap hari Jumaat. Jadi boleh datang walk in. So Jumaat, sebab kalau saya nak tetapkan masa, sebab ada yang ada kelas semua kan. So macam ni kita dah bagi open walk in je. Nanti kalau ada masalah apa, tak boleh access, nak cari buku, nak cari artikel, tak tahu macam mana nak guna. So kita akan buat user training dengan ID registration sekali lah dekat
bilik multimedia pukul 3 hingga 4 setiap Jumaat sepanjang bulan April. So kita ada 5 kali sesi. Okay. So boleh datang je ke library. Okay, kalau tak ada tarikh ni, kalau tak ikut tarikh ni pun, kalau tuan-puan semua ada masa free je, just datang je library. Untuk pendaftaran ID kita memang boleh tolong, tak ada masalah. Let's say kalau dah daftar ID, dah cuba untuk mendaftar tapi tak dapat link punya verification tu kan dekat email, yang tu boleh bagi tahu kami, nanti kami akan bantulah. Sebab kita punya misi semua staff ada dah register untuk WLDS ni semua. Sebab okey, saya nak tunjuk sekejap okey, sekejap kita tutup ni. Okey, nak sekejap. Okey. Nak share ni, saya nak share ni. Oh, dia setiap satu tu kena. Ni. Okay. Okay. Okay, apa bezanya virtual library yang lama dengan yang baru? Yang lama tu saya dah bagi tahu tadi, kita masih boleh guna. Kita masih boleh guna macam biasa guna ID dengan password tu. Dia sebab apa kita masih boleh guna, sebab kita masih ada subscription, masih ada berjalan yang lama. Cuma adalah juga yang database yang ada dekat dalam yang baru ni tak ada yang dekat dalam yang lama. Jadi semua memang digalakkan guna yang baru. Tapi masih boleh guna yang lama. Cuma yang baru ni, kalau kita tengok, okay, kita pergi dekat figure and data tadi, saya dah buka ni. Kita boleh tengok, okay, dia tak sama tau dengan yang lama. Yang lama login satu ID sahaja untuk semua staff dengan student. Sekarang ni kalau kita lihat, ini data Februari Februari 2022. Dia macam ni tau, dia by ILKKM, nampak tak hospital Sungai hospital pula. ILKKM Sungai Buloh ada 5 sesi. 1 jam lebih untuk sepanjang Februari. So sikit kan. So sebab tu kita target semua staff register dan guna. Sebab bila kita tak register, kita takkan dapatlah sesi ni, kita takkan dapat ni. Okay, nanti dia akan keluar macam ni tau. Untuk March, dia akan keluar macam ni. Nama masing-masing. Dia dari mana. Macam tengok Puan Sharifah Fairuz Sheikh Omar ni, ILKKM-JB, dia dapat 63 sesi. 14 jam dia akses sepanjang Februari. Maksudnya VLDS ni dia tak sama dengan yang lama. Dia kalau kita masuk, kita login. Lepas tu kita login, lepas tu kita biar je. Kita tak browse, kita tak pergi klik mana-mana lah, kita tak pergi klik journal, kita tak cari e-books, kita tak buat apa-apa. Kita login, kita biar je page tu kan. Dia tak akan kira sesi tu. Memang dia tak akan count sesi. So yang itulah yang penting, sebab penggunaan virtual library ni merupakan SKT pengarah kan. Jadi sebelum ni SKT pengarah ada 2 untuk virtual library. Yang satu adalah aktiviti PMP untuk pengajar, untuk semua pengajar lah. PMP menggunakan bahan daripada portal virtual library. Satu lagi penggunaan virtual library 85% ke atas. Sekarang ni mungkin pihak BPL akan review balik lah SKT pengarah ni, sebab berdasarkan yang baru ni kita tak boleh kira lah. Sebab dia by sesi. Dia kira macam ni, username.
So nanti bila kita semua dah register dan kita access, dia akan count macam ni lah. Dia akan dapat berapa jam dalam sebulan. Berapa jam, berapa sesi, macam tu lah. So itulah yang beza dia. Kita punya ILKKMJB ni memang dengan SAS ni memang aktif lah. Okay. Itulah sebabnya kita semua kena perlu register dan akses guna ID masing-masing. Okay, diulangi kalau siapa yang masih tak ada ID dan password, bukan, masa siapa yang tak ada email MOH lagi, boleh mohonlah dengan IT sebab semua staff memang perlu ke ada ID email rasmi. Sebab kalau tak ada email rasmi kita memang tak boleh akses ni Boleh sebenarnya pakai ID kawan-kawan tapi kawan-kawan lah nanti Maksudnya kita boleh pakai ID kawan sebelah kita kan yang dah register. Tapi dia punya session lah yang naik tu nanti. Kita tak ada sesi langsung lah nanti dalam VLDS ni. Okay, dia memang berbeza dengan yang lama. Okay, dah pukul 4 dah. Saya rasa untuk daripada saya setakat ni je lah kot sebab kalau ada apa-apa pertanyaan lagi boleh hubungi kami lah. Kejap semua staf bermaksud pemandu tukang masak. Ya, Aisyah Lahami. Betul, semua staf KKM sepatutnya ada lah sebab macam mana kita nak dapat info daripada apa yang melalui KKM kan. Sepatutnya semua staf memang ada lah email rasmi tapi saya tak sure lah macam pemandu semua dapat email tu ke tak. Tapi kalau mohon saya rasa kita boleh dapat kan. Tukang masak ke PPK ke semua pun memang boleh akses. Virtual library ni untuk semua. Dia bukan untuk medical staff sahaja. Management pun boleh juga sebab kita ada juga bahan-bahan lain. Management punya ada juga buku. Boleh ulang ke cara daftar pelatih. Cara daftar pelatih. Oh, okey. Ini tadi dekat atas tadi Puan Afra dah bagi dah. Ni username and password. Sekejap. Ini untuk pelatih. Kalau untuk pelatih pakai username and password ni. Masuk page depan tu tak payah register. Kalau okey, untuk pelatih tak perlu register. Terus je login guna username and password ni, okey? Untuk ditawar kena hubungi librarian di sana. Sebab semua hospital, ILKKM semua ada ID sendirilah, ID masing-masing. Okey? Okey. Okey, terima kasih semua di atas masa anda untuk taklimat petang ni. Apa-apa sebarang pertanyaan boleh hubungi library selepas ni lah. Okey? Saya akan share semua slide. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, terima kasih Puan Zuraida atas perkongsian yang pastinya amat bermanfaat lah untuk semua kaki tangan lah, pengajar dan juga pelatih. Okey. Ada soalan lagi ke? Okey, masa pun dah 4:07 petang. Okey. So saya ingatkan dekat sini semua peserta pada hari ini untuk mengisi borang kehadiran yang diletakkan di ruangan komen di chat room. Okey, dan link ni hanya dibuka sehingga 15 minit sahaja selepas tamat program ini. Okey, dan sijil akan dihantar berdasarkan nama dan email yang telah diisi. Okey, saksikan rakaman semula sesi CPE di YouTube channel CPE dan ikuti kami di Telegram CPE ILKKM Sungai Buloh. Okey, dan jumpa lagi pada Rabu minggu depan bersama penceramah yang seterusnya lah. Ingat Rabu, ingat CPE. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.
Dah. Saya left